Okey, jangan lupa malam ini, bukan malam esok, Rentak Juara dah masuk episod yang ke-9, semi-final. Minggu depan adalah yang minggu yang terakhir. Sama-sama kita beri sokongan kepada 6 kumpulan yang akan bertanding esok. Battle of the Band 2.0 tau. Okey, baik. Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia yang bercuti pada hari ini di beberapa negeri. Selamat bercuti. InsyaAllah moga rancangan yang kami bawakan ini bermanfaat untuk anda yang tengah bekerja. Buat kerja sambil dengar. Okey, baik. Jom. Tajuk kita dan juga tetamu kita, saya sangat berbesar hati, berbangga dan juga nak ucapkan tahniahlah kepada mereka. Betul. Sebenarnya kan. Ini satu usaha yang sangat baik. Adik ke kakak? Adik. Adik Awak jangan adik. Sebab ni semua adik-adik. Adik-adik ke? Alamak. Ya, entah kalau kategori dah macam anak lah sebenarnya kan. Jadi kita bersama-sama dengan anak-anak kita, adik-adik kita ni daripada projek Pelangi, daripada Asnaf kepada Asnaf. Kita ada Nurhani Mazjuki merupakan koordinator projek dan juga Izzah Maisarah Sapawi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, dan anak-anak ni, adik ni semua daripada rumah pengasih yang terletak di Sungai Ramah Kajang. Anak-anak, adik-adik. Umurnya kan? berapa? Masih 18, lagi? 16. Oh, okey, adik betul. Adik masa angka dah rasa. Kan? Rasa macam Okey, baik. galak dia gelak. Okey, Angka Syaril. Teruskan Angka Syaril. Jom, daripada Asnaf ke Asnaf. Kita dimaklumkan pihak anda menyediakan pakaian, baju pakaian raya untuk anak-anak Asnaf sendiri. Bagaimana usaha yang anda lakukan itu, idea kepada usaha itu? Macam mana boleh mula? Jadi asalnya projek Pelangi dia merupakan satu alternatif yang mana kita menjadi laluan orang ramai yang menyumbang melalui kita, kemudian kita sampai sumbangan itu kepada orang lain yang lebih memerlukanlah. Walaupun kami sendiri dalam kategori Asnaf, tapi inspirasi untuk projek Pelangi itu di mana sebagai salah satu mekanisme pendidikan juga untuk anak-anak rumah pengasuh warga prihatin, di mana adik-adik ataupun anak-anak di rumah pengasuh warga prihatin dididik untuk sentiasa rasa bersyukur dan sentiasa pandang ke bawah. Jangan sentiasa memikirkan diri kita, dan bila kita pandang ke bawah tu kita akan lihat ada lagi ramai yang lebih memerlukan daripada kita. Jadi kalau kita rasa susah, kita kena fikir ada lagi orang lagi susah daripada kita. Jadi daripada situlah anak-anak sendiri mula nyatakan hasrat mereka bila mereka lihat ada ramai lagi sebenarnya yang lebih memerlukan daripada mereka, dan mereka nampakkan ada keperluan untuk mereka sampaikan sumbangan itu kepada orang lain juga. Okey, itulah dia. Projek Pelangi. Itulah dia. Projek Pelangi. Projek Pelangi ini bukan satu usaha yang pertama ataupun pernah dibuat sebelum ni? Pernah juga dibuat ada beberapa projek sebelum lah, yang projek yang seperti mana tahun ini. Tahun lepas juga ada kami jalankan projek Pelangi untuk raya juga, di mana kami sampaikan kepada lebih kurang 17 sebuah rumah pakaian yang melalui sumbangan orang ramai juga melalui projek Pelangi. Kemudian kami sampaikan kepada contohnya rumah, sama ada mereka sendiri yang request rumah, beberapa rumah tertentu. Kemudian pakaian-pakaian tu dijahit daripada syarikat pertubuhan yang di bawah rumah pengasuh warga prihatin sendiri. Kemudian keuntungannya juga dikembalikan untuk menampung dana rumah tersebut. Adik-adik, sambil-sambil kita tengok visual, inilah hasil koleksinya kita bawakan. Ya Allah, comelnya adik-adik ni. Comelnya lengkap sebuah keluarga. Alah, yang baju kuning kita tengok tu. Alah, yang adik, angkat tangan sikit, Dek. Senyum. Alah, comelnya. Itu dia. Inilah contoh pakaian yang dibuat oleh anak-anak kita di rumah pengasih ni untuk membantu asnaf yang lain. Okey, dan Maisarah, boleh panggil Maisarah boleh. Kita macam mana gabungan Maisarah dengan Nurhani sebenarnya? Cuba cerita sikit. Kami ni dalam satu rumah pengasuh warga prihatin. Jadi di situ ada anak yatim, ada asnaf, ada OKU dan macam-macam golongan. Jadi saya salah satu anak yatim di situ, dan Kak Hani adalah anak asnaf di situ. Oh, kebetulan nama kita sama Hani. Kak Hani, dua Kak Hani. Awak uncle. Subhanallah. Dan setakat ini dah berapa banyak koleksi-koleksi yang dah dijahit dan juga yang dah disumbangkan? Kalau untuk target kita sebagai target, jadi untuk target untuk tahun ini 15,000 helai pakaian. 15,000 pakaian ni. Ya Allah. Jadi target yang telah dicapai dalam 500 lebih. Insya-Allah, insya-Allah. Dan bagaimana kepakaran ni? Memang yang jahit ni belajar ke dulu ke macam mana? Sampai cerita, Maisarah cerita.
Kalau yang jahitnya dekat rumah kita ni ada tukang jahit sendiri, iaitu ibu-ibu kita. Dan bawahnya ada anak-anak yang diajarnya, anak-anak kemahiran bengkel jahit. Di situ anak-anak belajar macam mana nak jahit pakaian tu. Berapa ramai semua itu anak-anak ni? Anak-anak ni melibatkan semua lah. Oh, ramai Semua belajar lah. Dan dalam masa satu hari, berapa banyak dan berapa helai baju yang boleh disiapkan sebenarnya? Dia bergantung juga kepada, kalau macam kita dahulukan dulu projek pelangi sebab nanti akan menjelang raya, puasa udara raya kan. Jadi kalau tengok, dia bergantung juga kepada masa murabbiah yang ada. Sebab murabbi, kadang-kadang murabbi itulah yang akan mengajar untuk kelas menjahit, murabbi itulah yang akan mengajar untuk kelas Al-Quran dan sebagainya, dan murabbi itulah juga akan masak untuk anak-anak nanti. Dia bergantung. Masanya tu terpecah lah mana dengan pelbagai tugas yang lain. Pagi nak kena pergi sekolah dulu. Tadi saya tengok ada juga lelaki yang sama-sama menjahit. Wow, dia maknanya mereka pun belajar juga. Ini memang lokasi lah pusatnya. Ini Terletak di Bani Sentral. ini di Bani Sentral Oh, ni semua. Maksudnya kalau orang luar nak dapatkan khidmat daripada anak-anak sekalian, nak suruh jahit baju raya ke, adakah itu diterima ataupun memang dapat peruntukan anda buat baju ke macam mana? Mekanisme untuk projek pelangi ni sama ada, kalau contoh kita sebagai ibu bapa, kita beli sehelai baju untuk anak kita. Jadi sama ada kita beli lebih, kemudian pakaian tu kita beli, kita berikan hadiah kepada anak-anak yang untuk kita sampaikan kepada anak-anak asnaf nanti, ataupun nanti kita daripada syarikat sendiri yang akan beli secara pukal kepada kami melalui kami projek pelangi. Kemudian kami akan jahit sendiri, ambil ukuran mereka dahulu, kemudian hantarkan mereka kepada rumah-rumah tertentu yang dihajatkan. Ini dia. Anda boleh tengok gambarannya. Ini antara yang pernah dibuat sebelum ni. Maknanya untuk projek pelangi ni yang kita bagi tahu hari ini bukanlah yang pertama. Tapi membantu, bayangkan asnaf. Tu yang disebut kata asnaf pada asnaf. Anak-anak di rumah pengasih ini buat satu projek, peruntukan yang ada yang lebih-lebih tu. Jadi dibantu juga pada asnaf yang lain. Tengok gambar macam memberi sinar juga pada anak-anak yang lain ni kan, untuk berpakaian baru, pakai baju Melayu. Seperti mana yang anda tengok tadi di sebelah tu, dia tengok lagi ada adik kita ni comel, lengkap ni. Ni semua memang kawan-kawan. Ya. Satu pusat lah ni. Pusat. Yang paling kecil tu umur berapa tu? 7 tahun. Yang kecil tu umur? Lelaki tu umur 5 tahun. Nama apa? Ingat nama dia? Muizuddin. Muizuddin. Muizuddin, angkat tangan sikit Muizuddin. Lambai-lambai. Lambai-lambai, bye-bye. Okey, itu Muizuddin je. Itu umur 5 tahun. Bakal pemimpin negara ni, gaya tu. InsyaAllah. Auni. Auni angkat tangan sikit Auni. Oh, ini Auni. Auni. Itu dia. Di pusat ni paling kecil ada umur berapa? Yang baru lahir pun ada kat sana. Dan saling orang semua ni macam adik-beradik kan, saling menjaga satu sama lain. Konsep dia lebih kepada satu keluarga besar. Bila ada ibu-ibu, ayah-ayah yang ramai, jadi anak yatim walaupun kat sana, walaupun dia dah kehilangan ibu bapa, jadi dia ada 20 orang ibu dengan 20 orang yang bapa. Sebab ada juga yang dah keluar, dah berkahwin, masih lagi menetapkan itu jadi sukarelawan kan. Jadi keluarga tu macam dia tak terpecah, dia memang kat situ lah. Bayangkan dia macam waktu raya dia tu meriah dia macam mana. Wah, itu dan dia. untuk perancangan Ramadan dan juga Syawal nanti mungkin ada satu target-target tertentu yang akan dilaksanakan di pusat sendiri. Kalau buat masa sekarang ni kita target untuk projek untuk hari raya lah. Tapi buat pengetahuan, untuk sebelum ni pun kami tak fokus kepada pakaian saja. Sebab kami ada fokus seperti kita tahu yang pada tahun 2015 di mana Kelantan mengalami banjir. Jadi kami sendiri menghantar bantuan di sana. Dan dana yang kami perlukan yang dah pun kami belanjakan untuk menghantar bantuan di sana, kami sendiri pergi bantu baiki rumah, bersihkan kawasan. Jadi hampir untuk pasca banjir pertama 250,000 dan 6 bulan seterusnya kami pergi ke Dabung pula yang juga memakan belanja 200,000 dan perbelanjaan itu sendiri kami hasil daripada hasil jimat cermat dan juga sumbangan orang ramai. Jadi kat situlah kami nampakkan bila mana tak semua orang boleh pergi ke Kelantan yang
kita tahu jarak dia jauh, memakan kos perjalanan, tapi mereka boleh sampaikan sumbangan tu melalui kami untuk kami sampaikan kepada mereka yang memerlukan di sana. Dia pendek ceritanya macam ni orang bagi sumbangan kepada rumah pengasih dan mereka akan gunakan sebaik-baiknya peruntukan yang ada, cukup untuk semua dan lebihan itu akan diberi dan dibantu pada orang yang lain. Ya, macam tu. Sebenarnya tidaklah lebihan, memang kalau contoh 250,000 dia bagi tu, memang 250,000 tu kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita belikan pakaian ke untuk mereka, pakaian baru, kita belikan peralatan untuk membina rumah, kayu, pasir. Memang kita bawa daripada Kajang contohnya, kemudian kita bawa ke Kelantan, peralatan-peralatan untuk membina rumah tu. Maknanya anak-anak semua pergi, ada sebahagian daripadanya akan pergi turun padang juga. Yang kalau waktu yang pasca banjir pertama, lebih kepada kakak dan abang-abang yang besar lah yang boleh menjaga keselamatan diri. Inilah videonya kan? Inilah masa banjir tu. Ya Allah. Okey, songkok tu memang terimak ya yang warna kuning tu. Wah, image Bersama pengasih. Ini gambarannya. Jadi kita melihat kepada bagi seorang asnaf, kumpulan asnaf nak membantu asnaf yang lain. Bayangkan kalau kita ni yang cukup sempurna segala-galanya, tapi kita hanya duduk goyang kaki je. Malas. Ayatnya malas je, senang. Okey, kalau untuk projek Pelangi ni, berapa banyak lagi peruntukan yang masih lagi diperlukan untuk memenuhi keperluan asnaf yang lain untuk projek Baju Raya ni? Kalau sebab kita ikut kepada berapa ramai yang akan bagi sumbangan tu. Kemudian kalau sumbangan tu contohlah dia bagi 100, kemudian kita lihat 100 tu madai untuk 3 helai pakaian katakan. RM100. Contohlah. Jadi 3 helai pakaian kita akan cuba jahitkan dan kita jadikan sebagai kita dah 3 helai pakaian. So kita lagi target untuk berapa 15,000 tolak 500 lebih kemudian. Jadi kita itulah beberapa target pada helai pakaian tu. Bergantung kepada peruntukan yang diberilah. Bagi sikit kita buat sikit, bagi banyak kita buat banyak, insya-Allah. Nak berhubung dengan rumah pengasih. Macam mana caranya? Ya. Untuk rumah pengasih perhatian boleh terutama untuk melalui projek Pelangi ni boleh hubungi 017 233 5627. Betul Ataupun pergi ke ataupun boleh layari www.projectpelangi.com. Ada projectpelangi.com. projectpelangi.com. Mudah. Okey, baik kita InsyaAllah ucapkan satu usaha yang murni. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Tahniah dan juga semoga anda semua menjadi orang yang hebat nanti. Nama-nama tadi ingat tak? Muizzuddin, Auni. Bye-bye. Yang dua tu kita kena sebut juga namanya. Muizzuddin. Nanti jangan lupa tau, datang balik raya nanti jumpa Kak Hani. Juga Dalila. Adik dengar ni. Raya nanti datang balik jumpa Kak Hani ni. Bukan Kak Hani ni, Kak Hani ni dia nak bagi duit raya insya-Allah. Cakap Pinang tu betul-betul di film model. Betul duduk tu. Okey, baik dia agaknya dah penat berdiri. Kita bagi peluang untuk dia rehat sekejap.